I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, bust that on a beat, bro. He a freak though, man. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muhaiman bin Mat Hassan. Nombor kad pengenalan saya ialah 060817030955. Dan angka giliran saya ialah 2025-1023-100055. Saya dari kelas PPSIMP Bahasa Melayu 3. Kod khusus ialah GWCP 1042. Nama khusus penulisan akademik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fakihah Akilah binti Zani. Nombor kad pengenalan saya ialah 070803011170 dan angka giliran saya ialah 2025-1023-10073. Saya daripada kelas PPISMP Bahasa Melayu 3. Kod kursus GWCP 1042. Nama khusus penulisan akademik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afrina Syaza binti Syahrul Nizam. Nombor kad pengenalan saya 0705-2308-0534. Nombor angka giliran saya 2025-1023-10063. Saya dari kelas PPISMP Bahasa Melayu 3. Kod kursus GWCP 1042. Nama kursus penulisan akademik. Kajian ini meneliti secara mendalam gejala buli fizikal yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Buli fizikal bukan sahaja melibatkan tindakan agresif seperti menolak, menumbuk atau merampas barang, tetapi turut mencerminkan ketidakseimbangan kuasa antara pembuli dan mangsa. Dalam konteks ini, kajian memberi fokus terhadap 4 elemen utama, iaitu pembuli, mangsa, tujuan perlakuan, serta kesan psikologi dan sosial yang dialami oleh individu yang terlibat. Reka bentuk kajian berbentuk deskriptif, kualitatif dijalankan melalui temu bual separa struktur dengan 4 orang guru dari beberapa buah sekolah menengah. Hasil kajian menunjukkan bahawa pembuli fizikal bukan sahaja menggugat keselamatan pelajar, malah menjejaskan suasana pembelajaran dan kesejahteraan emosi mereka. Kajian mencadangkan agar pihak sekolah memperkukuh pelaksanaan dasar anti-buli, meningkatkan pemantauan disiplin serta mewujudkan kerjasama strategik antara guru, ibu bapa dan masyarakat dalam menangani isu ini secara menyeluruh. Mengenal pasti isu dan bentuk gejala buli fizikal yang sering berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Objektif ini menumpukan kepada pengenalpastian bentuk-bentuk utama buli fizikal seperti menumbuk, menendang, menolak atau mengugut mangsa. Ia penting untuk menentukan corak tingkah laku pelajar serta kekerapan kejadian yang berlaku di sekolah. Mengkaji persepsi dan respon guru terhadap masalah buli di sekolah. Guru merupakan individu paling hampir dengan pelajar di sekolah. Kajian meneliti bagaimana guru memandang serius isu ini, sejauh mana mereka mengenali tanda-tanda mangsa buli, serta pendekatan intervensi yang digunakan dalam mengawal situasi tersebut. Menilai strategi, pemantauan dan pelan tindakan pihak sekolah dalam menangani masalah buli. Objektif ini bertujuan menilai keberkesanan polisi anti-buli sedia ada, tahap pengawasan guru serta usaha kaunseling dan pendidikan moral yang dijalankan.
Ia juga melihat sejauh mana pihak pentadbiran sekolah menggalakkan budaya hormat dan empati. Menambah ilmu pengkaji dalam aspek komunikasi dan pengurusan kes buli di sekolah. Melalui kajian ini, pengkaji memperkukuh kemahiran komunikasi berkesan ketika menemubual guru serta memahami bagaimana kes buli dapat ditangani melalui pendekatan komunikasi interpersonal, bimbingan dan kerjasama berpasukan. Tinjauan literatur dan konsep. Kajian literatur ini meninjau beberapa teori psikologi dan pendidikan lepas yang menerangkan punca serta keresahan perlakuan buli dalam kalangan pelajar. Khalid 2007 menegaskan bahawa bentuk buli fizikal merupakan jenis buli yang paling dominan di sekolah menengah. Ia berpunca daripada keinginan pelajar untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi sosial selain faktor tekanan rakan sebaya. Hassan Ipiol 2016 pula mendapati bahawa kekurangan kasih sayang dalam keluarga boleh menyebabkan pelajar mencari perhatian melalui cara negatif seperti membuli. Ini menunjukkan peranan institusi keluarga amat penting dalam membentuk tingkah laku sosial remaja. Berdasarkan teori hierarki keperluan Maslow 1968, pelajar yang gagal memperoleh keperluan kasih sayang dan penghargaan diri akan menyalurkan kekecewaan mereka melalui tingkah laku agresif. Maka buli menjadi mekanisme bagi menegaskan kewujudan dan kehebatan diri di mata rakan sebaya. Menurut Albert Bandura pula, 1998, melalui teori pembelajaran sosial, pula menegaskan bahawa buli merupakan tingkah laku yang dipelajari hasil pemerhatian terhadap model atau rakan sebaya. Pelajar akan meniru tingkah laku agresif apabila melihat ia mendapat ganjaran sosial seperti ketawa, sokongan atau penghormatan daripada rakan lain. Fenomena buli di sekolah merupakan satu isu sosial dan semakin mendapat perhatian yang serius dalam bidang pendidikan. Secara umum, buli didefinisikan sebagai perlakuan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, emosi atau sosial. Dalam konteks sekolah menengah, buli fizikal sering berlaku apabila pelajar yang lebih kuat berpengaruh atau berani menggunakan kekuasaan mereka terhadap pelajar yang lebih lemah. Perbuatan seperti menolak, menampar, menendang atau merampas barang menjadi simbol dominasi dan pengaruh pembuli terhadap mangsa. Buli lazimnya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan dan mendapatkan pengiktirafan daripada rakan sebaya, sementara mangsa pula sering berasa takut, rendah diri dan hilang keyakinan untuk hadir ke sekolah. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila laporan kes buli semakin meningkat setiap tahun, khususnya di sekolah menengah yang mempunyai jumlah pelajar yang lebih ramai dan pelbagai latar belakang sosial. Justru, kajian ini dilaksanakan bagi memahami dengan lebih mendalam punca, bentuk serta kesan perlakuan buli terhadap pelajar dan sekolah. Penyelidikan ini juga berhasrat menilai peranan guru dalam mengenal pasti serta menangani masalah ini supaya kesejahteraan dan suasana pembelajaran pelajar dapat dipulihkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fakihah Akila binti Zani. Pada hari ini, saya akan membentangkan analisis kohesi, koheren dan aplikasi kejelasan berdasarkan artikel yang bertajuk Gejala Buli secara Fizikal yang Semakin Berleluasa di Sekolah. Pertama sekali, saya akan terangkan tentang kohesi. Kohesi bermaksud hubungan yang mengikat antara perkataan, ayat dan perenggan dalam sesuatu teks supaya idea disampaikan secara berkesinambungan. Dalam artikel ini, kita dapat lihat bahawa penulis menggunakan pelbagai bentuk kohesi. Antaranya ialah pengulangan kata, kata ganti nama dan penanda wacana. Contohnya, dalam bahagian pendahuluan, penulis berulang kali menggunakan perkataan
perkataan buli, pembuli dan juga mangsa buli. Ayat seperti pembuli ialah mereka yang melakukan tingkah laku buli kepada mangsa buli. Lumrahnya, pembuli adalah mereka yang mempunyai sifat lebih kuat, berkuasa dan berkemampuan untuk melakukan tingkah laku buli. Menunjukkan penggunaan pergulangan perkataan utama yang mengekalkan fokus dan kesinambungan isi. Pengulangan ini juga membantu pembaca kekal sedar tentang topik utama yang dibincangkan. Selain itu, kohesi juga ditunjukkan melalui kata ganti nama seperti mereka, ia dan beliau yang digunakan untuk menggantikan kata nama yang diulang terlalu banyak kali. Sebagai contoh, selepas memperkenalkan istilah bangsa buli, penulis menggunakan mereka untuk merujuk kepada kumpulan yang sama dalam ayat-ayat berikutnya. Ini menjadikan teks lebih lancar dibaca dan tidak janggal. Penulis turut menggunakan penanda wacana seperti oleh itu, seterusnya, manakala dan selain itu bagi menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara idea. Contohnya, dalam ayat, buli adalah salah laku yang dilakukan secara sedar. Oleh kerana itu, maka dilakukan kajian mengenai gejala buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah. Di sini, penanda wacana oleh kerana itu digunakan untuk menghubungkan sebab dan tujuan dengan jelas. Melalui teknik kohesi seperti ini, kita dapat lihat bahawa artikel ini tersusun secara kemas dan idea dapat disampaikan secara mengalir daripada satu ayat ke ayat yang lain tanpa putus hubungan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan analisis kohesi, koheren dan aplikasi kejelasan berdasarkan artikel bertajuk Gejala Buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah. Pertama sekali, kita lihat dari segi kohesi. Kohesi merujuk kepada cara penulis menghubungkan ayat dan perenggan supaya wacana nampak bersambung dan tidak terputus. Dalam artikel ini, penulis menggunakan beberapa bentuk kohesi leksikal dan tata bahasa. Kohesi leksikal dapat dilihat melalui penggunaan perkataan yang berulang seperti gejala buli, perlakuan buli, tingkah laku buli dan pembuli. Pengulangan ini bukan kesilapan, sebaliknya membantu mengekalkan fokus pembaca terhadap topik utama. Sebagai contoh, dalam satu perenggan penulis menyebut tujuan membuli adalah untuk menunjukkan bahawa mereka lebih kuat dan berkuasa berbanding mangsa. Di sini perkataan membuli dan mangsa diulang beberapa kali untuk menunjukkan hubungan yang rapat antara tindakan dan akibatnya. Selain itu, penulis juga menggunakan kohesi tata bahasa melalui penanda wacana seperti seterusnya, oleh itu, namun begitu, manakala dan selain itu. Contohnya, manakala bagi mangsa buli pula, mereka akan merasa tertekan. Penggunaan manakala di situ menunjukkan perbandingan antara pembuli dan mangsa. Penanda wacana seperti ini membantu pembaca mengikuti perkembangan hujah dengan mudah tanpa rasa keliru. Penulis turut menggunakan kata ganti nama dengan baik selepas memperkenalkan subjek seperti guru atau pelajar. Penulis menggantikannya dengan mereka, beliau atau dia pada ayat seterusnya. Ini menjadikan ayat lebih lancar dan tidak berulang terlalu banyak. Melalui semua bentuk kohesi ini, teks menjadi lebih tersusun, beraliran semula jadi dan tidak kaku apabila dibaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan analisis saya tentang 3 aspek penting dalam penulisan, iaitu kohesi, koheren dan aplikasi kejelasan berdasarkan artikel bertajuk Gejala Buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah. Pertama, saya akan bincangkan dari sudut kohesi. Kohesi bermaksud hubungan yang mengikat antara ayat dan perenggan untuk membentuk satu teks yang padu dan tersusun. Dalam artikel ini, kohesi dapat dilihat dengan jelas pada bahagian perbincangan dan kesimpulan di mana penulis menggunakan pelbagai bentuk hubungan bahasa seperti pengulangan istilah, rujukan ganti nama dan penanda wacana. Misalnya,
Dalam perbincangan analisis SWOT, penulis berulang kali menggunakan perkataan buli, pembuli dan pelajar bagi mengekalkan fokus isi. Contohnya, dalam ayat, kelemahan yang dapat mempengaruhi kes buli di sekolah ialah bilangan pelajar yang terlalu ramai telah menyukarkan guru untuk mengawal kes buli yang terjadi di sekolah. Pengulangan istilah buli dan pelajar dalam satu ayat bukan bertujuan untuk mengulang-ulang, tetapi untuk memastikan pembaca tidak terlepas topik utama yang sedang dibincangkan. Selain itu, penulis menggunakan kata ganti nama seperti mereka, dia dan beliau untuk mengelakkan pengulangan berlebihan. Contohnya, selepas menerangkan tentang guru dan pelajar, ayat berikutnya menggunakan mereka untuk merujuk kepada subjek yang sama. Penggunaan ini menjadikan bacaan lebih lancar dan semula jadi. Penanda wacana seperti oleh itu, seterusnya, manakala dan walau bagaimanapun juga digunakan secara konsisten. Contohnya, dalam bahagian cadangan, penulis menyebut, oleh itu, pihak sekolah perlu mempunyai peraturan yang jelas berkaitan dengan buli. Penanda wacana oleh itu menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara hujah sebelumnya dengan cadangan penyelesaian. Penggunaan penanda seperti ini menunjukkan bahawa setiap perenggan dalam artikel mempunyai sambungan yang kukuh dan membantu pembaca memahami arah hujah dengan mudah. Jadi, dapat dilihat bahawa dari segi kohesi, artikel ini amat kemas dan mengalir dengan baik dari awal hingga akhir. Sekarang, saya akan beralih pula kepada koheren. Koheren bermaksud kesinambungan logik dalam penyampaian idea atau lebih mudahnya, bagaimana sesuatu perenggan berkait dengan perenggan lain secara masuk akal dan lebih tersusun. Artikel ini menunjukkan koheren yang sangat baik melalui susunan bahagian yang lengkap iaitu pengenalan, sorotan kajian, metodologi, dapatan, perbincangan dan kesimpulan. Dalam bahagian pengenalan, penulis menerangkan definisi dan konsep buli. Kemudian, dalam sorotan kajian, penulis mengaitkannya dengan teori psikologi seperti teori Freud, Maslow dan Bandura. Hubungan ini menunjukkan kesinambungan logik iaitu daripada pemahaman umum tentang buli kepada sebab dan teori yang menerangkan mengapa ia berlaku. Selepas itu, bahagian metodologi menerangkan bagaimana kajian dijalankan melalui temu bual dengan 4 orang guru di sekolah-sekolah berbeza. Bahagian ini diikuti dengan dapatan kajian dan perbincangan yang menjelaskan strategi sekolah dalam menangani buli. Akhir sekali, kesimpulan dibuat dengan menghubungkan semula dapatan kepada objektif kajian asal. Ini menunjukkan struktur yang sangat koheren kerana setiap bahagian saling melengkapi antara satu sama lain. Tidak ada bahagian yang terpisah atau lari daripada tajuk utama. Dari segi isi juga, kita boleh lihat koheren melalui aliran logik dalam hujah. Contohnya, selepas membincangkan tentang punca buli seperti faktor, keluarga dan persekitaran, penulis terus menjelaskan kesan terhadap mangsa iaitu tekanan emosi dan gangguan pembelajaran. Ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang jelas menjadikan teks mudah untuk difahami oleh pembaca. Selain itu, penulis menggunakan perenggan yang disusun mengikut urutan yang jelas. Setiap teori yang dibincangkan seperti Freud, Maslow dan Bandura dijelaskan satu demi satu tanpa bercampur. Ini menunjukkan perancangan penulisan yang lebih tersusun dan berkoheren tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang koheren. Koheren bermaksud kesinambungan logik antara idea dan isi supaya pembaca dapat memahami mesej secara menyeluruh. Dalam artikel ini, koheren dapat dilihat dengan jelas melalui penyusunan isi yang mengikuti struktur akademik
logik yang teratur. Misalnya, selepas bahagian pengenalan yang menerangkan maksud buli dan jenis-jenisnya, penulis terus membawa pembaca kepada bahagian sorotan kajian di mana beberapa teori psikologi dikaitkan dengan isu buli, antaranya teori Freud, teori hierarki, keperluan Maslow dan teori pembelajaran sosial Bandura. Hubungan ini menunjukkan aliran logik. Mula-mula pembaca diperkenalkan kepada masalah, kemudian dijelaskan sebab dan latar belakang teori yang boleh menerangkan fenomena itu. Dari situ, pembaca faham bahawa tingkah laku membuli bukanlah berlaku secara spontan, tetapi ada faktor dalaman dan luaran yang mendorongnya. Penulis juga memastikan peralihan antara perenggan mudah difahami. Contohnya, selepas membincangkan teori Freud, perenggan seterusnya terus dikaitkan dengan teori Maslow, menggunakan penanda wacana seperti oleh yang demikian dan seterusnya bagi menunjukkan kesinambungan idea. Ini menjadikan isi artikel tersusun secara berperingkat dan tidak melompat-lompat. Selain itu, bahagian metodologi dan dapatan kajian juga disusun dengan logik yang jelas. Penulis menjelaskan bahawa kajian ini menggunakan kaedah temu bual dengan 4 orang guru di sekolah berbeza. Kemudian hasil temu bual dipersembahkan dalam bentuk jadual, soalan dan jawapan. Struktur ini membolehkan pembaca memahami bagaimana data dikumpul dan bagaimana kesimpulan diperoleh. Dari segi koheren isi, penulis juga berjaya menghubungkan masalah buli dengan cadangan penyelesaian. Contohnya, selepas menjelaskan bahawa pelajar sering membuli kerana kekurangan kasih sayang keluarga, penulis mencadangkan program kaunseling dan ceramah motivasi di sekolah. Ini menunjukkan hubungan sebab dan kesan yang logik, menjadikan artikel mudah diikuti. Seterusnya, dari segi koheren, artikel ini menonjol kerana setiap isi disusun secara logik dan berperingkat. Koheren merujuk kepada hubungan logik antara idea dan hujah supaya mesej utama dapat disampaikan dengan jelas. Dalam bahagian analisis SWOT, misalnya, penulis memulakan perbincangan dengan kekuatan, iaitu usaha yang telah dijalankan oleh pihak sekolah untuk menangani masalah buli seperti kempen kesedaran, ceramah motivasi dan pengajaran nilai dalam mata pelajaran seperti pendidikan Islam dan pendidikan moral. Selepas itu, penulis beralih kepada kelemahan dengan menjelaskan isu sebenar yang dihadapi seperti jumlah pelajar yang ramai, kurangnya pengawasan dan ketakutan mangsa untuk melaporkan kes buli. Susunan ini menunjukkan koheren yang baik kerana pembaca dapat melihat aliran daripada kekuatan kepada kelemahan dengan jelas. Kemudian, penulis meneruskan dengan halangan, iaitu cabaran sebenar yang dihadapi oleh pihak sekolah seperti kekurangan peruntukan untuk memasang CCTV dan sikap ibu bapa yang tidak mahu mengaku anak mereka terlibat dalam kes buli. Bahagian ini disambung secara logik dengan bahagian ruang untuk penambahbaikan, di mana penulis mencadangkan penyelesaian seperti mengadakan program kaunseling berkala dan kempen anti-buli di sekolah. Aliran isi yang tersusun begini menunjukkan penulis menggunakan prinsip koheren dengan baik. Setiap bahagian berkait rapat dan melengkapkan satu sama lain. Pembaca tidak perlu meneka maksud atau tujuan penulis kerana semua isi dijelaskan dalam urutan yang logik dan mudah difahami. Dalam bahagian kesimpulan pula, penulis mengekalkan kesinambungan isi dengan mengaitkan semula dapatan kajian dengan mesej utama, iaitu pentingnya kerjasama semua pihak dalam menangani masalah buli. Ayat seperti usaha untuk menangani masalah buli di sekolah mungkin hanya tanggungjawab satu pihak sahaja, menunjukkan kesimpulan artikel mempunyai koheren yang kuat dengan isi sebelumnya. Akhir sekali, saya akan menjelaskan tentang aplikasi kejelasan di dalam artikel ini. Kejelasan merujuk kepada sejauh mana bahasa dan gaya penulisan yang digunakan mudah untuk difahami oleh pembaca sasaran. Dalam artikel ini, kejelasan dapat dilihat melalui penggunaan bahasa yang formal tetapi tidak terlalu kompleks. Penulis menggunakan istilah akademik secara sederhana supaya sesuai untuk pelajar, guru dan
dan juga pembaca umum. Contohnya, ayat pelajar yang membuli biasanya menunjukkan diri dia hebat supaya pelajar lain hormat kepada dia. Ialah contoh bahasa yang mudah dan jelas. Ayat seperti ini tidak menggunakan istilah sains, sosial yang sukar. Sebaliknya, terus kepada maksud yang sebenar. Penulis juga menggunakan contoh yang dekat dengan realiti pembaca seperti situasi buli di asrama, di tandas sekolah atau di kawasan yang tiada pengawasan guru. Penggunaan contoh sebenar menjadikan teks lebih jelas dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Dalam jadual temu bual, penulis menggunakan bahasa langsung. Contohnya, soalan, di manakah lokasi berlaku buli? Diikuti dengan jawapan guru seperti tandas, asrama atau mana-mana tempat yang tiada orang. Struktur seperti ini menunjukkan kejelasan dari segi penyampaian maklumat, ringkas, padat dan terus kepada isi. Selain itu, bahagian perbincangan yang menggunakan analisis SWOT turut menunjukkan kejelasan idea. Setiap kategori seperti kekuatan, kelemahan, halangan dan ruang penambahbaikan diterangkan secara berasingan supaya pembaca dapat melihat perbezaan dengan lebih mudah. Ini menunjukkan penulis bukan sahaja jelas dari segi bahasa, tetapi juga dari segi penyusunan isi. Secara keseluruhannya, dapat saya simpulkan bahawa artikel ini mempamerkan 3 aspek penting penulisan yang baik, iaitu kohesi yang menghubungkan ayat dan perenggan, koheren yang menyusun isi secara logik dan tersusun, serta kejelasan yang memastikan mesej mudah difahami oleh semua pembaca. Ketiga-tiga aspek ini menjadikan artikel gejala buli secara fizikal yang semakin berleluasa di sekolah bukan sahaja menarik dari segi isi kajian tetapi juga efektif dalam menyampaikan mesej kepada pembaca tentang keseriusan isu buli dan cara menanganinya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, saya akan menguraikan tentang aplikasi kejelasan dalam penulisan artikel ini. Kejelasan ialah keupayaan penulis menyampaikan mesej dengan bahasa yang mudah, padat dan tidak mengelirukan pembaca. Dalam artikel ini, kejelasan dapat dilihat daripada cara penulis menggunakan bahasa ilmiah yang seimbang, tidak terlalu akademik tetapi masih menunjukkan kredibiliti. Penulis memilih ayat yang jelas dan tidak terlalu panjang. Contohnya, pelajar perempuan turut terlibat dalam masalah buli apabila berlaku perebutan teman lelaki. Ayat ini mudah difahami, terus kepada maksud dan memberi contoh sebenar. Penulis juga menggunakan contoh konkret yang menjelaskan hujah. Dalam bahagian dapatan, dinyatakan lokasi berlakunya buli seperti di tandas, asrama atau kawasan yang tiada guru. Contoh seperti ini membantu pembaca membayangkan situasi sebenar tanpa perlu meneka. Dari segi persembahan, artikel ini juga jelas kerana penulis menggunakan jadual dan bahagian berstruktur seperti 5.1 kekuatan, 5.2 kelemahan dan sebagainya. Susunan seperti ini membantu pembaca menelusuri isi dengan mudah tanpa perlu membaca keseluruhan teks untuk mencari maklumat tertentu. Dalam bahagian kesimpulan pula, kejelasan sangat ketara apabila penulis menegaskan bahawa menangani isu buli bukan tanggungjawab satu pihak sahaja tetapi perlu dikaitkan oleh semua pihak termasuk guru, ibu bapa dan masyarakat. Penegasan ini menunjukkan mesej yang jelas, tidak berbelit dan mudah difahami oleh pembaca. Secara keseluruhannya, saya dapat simpulkan bahawa artikel ini menunjukkan tahap kohesi yang tinggi melalui pengulangan dan penanda wacana yang konsisten, koheren yang baik melalui struktur yang logik dan tersusun, serta kejelasan bahasa yang menjadikan mesej mudah difahami oleh pembaca. Gabungan 3 aspek ini membuktikan bahawa penulis bukan sahaja menyampaikan kajian tentang gejala buli tetapi juga berjaya menggunakan kemahiran penulisan akademik yang berkesan untuk menarik perhatian pembaca dan memberi kesedaran tentang pentingnya menangani masalah buli di sekolah. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, dari segi aplikasi kejelasan, artikel ini amat menonjol kerana penulis menggunakan bahasa yang jelas, mudah difahami dan tidak terlalu akademik.
Walaupun ia merupakan artikel ilmiah, namun gaya penulisan tidak terlalu berat dan masih sesuai dibaca oleh pelajar, guru dan pembaca umum. Contohnya, ayat pelajar yang membuli ini biasanya mempunyai masalah dengan keluarga seperti ibu bapa yang bercerai atau kurang kasih sayang. Ialah contoh bahasa yang mudah dan terus kepada maksud, tiada penggunaan istilah rumit atau ayat berbelit yang boleh mengelirukan pembaca. Penulis juga menggunakan contoh situasi sebenar untuk menguatkan kejelasan hujah. Sebagai contoh, beliau menjelaskan lokasi buli sering berlaku seperti di asrama dan tandas kerana kurang pengawasan. Penggunaan contoh nyata seperti ini membantu pembaca membayangkan situasi sebenar dan memahami punca kejadian dengan lebih mendalam. Selain itu, kejelasan dalam artikel ini juga dapat dilihat pada penggunaan struktur teks yang jelas seperti tajuk kecil, kelemahan, halangan dan ruang untuk penambahbaikan. Struktur ini menjadikan artikel lebih mudah dibaca dan difahami tanpa perlu meneliti keseluruhan teks sekaligus. Kejelasan juga terselah dalam bahagian akhir apabila penulis menggunakan ayat yang padat tetapi tegas seperti Kementerian Pelajaran Malaysia perlu memainkan peranan dalam membanteras perlakuan buli di sekolah. Ayat ini jelas menunjukkan saranan tanpa memerlukan huraian panjang. Secara keseluruhannya, saya boleh simpulkan bahawa artikel ini berjaya menonjolkan ketiga-tiga aspek penting penulisan akademik. Kohesi yang memastikan hubungan rapat antara ayat dan perenggan. Koheren yang mewujudkan susunan logik antara isi dan kejelasan yang menjadikan maklumat mudah difahami oleh semua lapisan pembaca. Gabungan ketiga-tiga aspek ini bukan sahaja memperkukuh kualiti penulisan artikel, tetapi juga memastikan mesej utama tentang bahaya buli dan pentingnya pencegahan disampaikan dengan berkesan. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.